kalau pasukan hoki lelaki tak layak ke Sukan Olimpik, kami akan letak jawatan. Tapi pada masa tu ada beberapa kekangan, jadi kita pun tak letak jawatan lah. Dan memang pada masa tu sebab saya orang akademik, dan kalau kita mungkin janji kan, paling bagus jangan cakap lah. Tapi kita dah cakap, keluar, dan bukan satu kali, beratus kali saya cakap dekat Facebook pun. Betul, saya ingat. Beratus kali sebab saya rasa benda tu ada pendirian yang baik untuk kita buat satu untuk sukan lah. Tapi malangnya pada masa tu kita tak dapat letak jawatan sebab ada faktor-faktor lain lah. So kita stay on. Apa tu? Okey, kembali semula kita dalam podcast Sembang untuk episod yang keempat ni bersama dengan Profesor Datuk Dr. S. Syamala. Okey, mantan Timbalan Presiden Persatuan Hoki Malaysia. Banyak jawatan dia, Firdaus. Banyak Banyak. Tapi yang paling setengah page. Tapi itu yang kita nak tahu. Betul. Kenapa apa yang membuatkan Datuk betul-betul passionate, terdorong passionate untuk nak buat benda ni? Apa yang you nak cuba buktikan? Sebab yang kita faham bukannya dapat apa-apa. Betul. I mean bukannya ada gaji tetap ke apa kan, pegang banyak-banyak. Mungkin ada lah allow meeting ke apa, itu mungkin ada lah. Mana boleh hidup allow meeting. Tapi apa yang membuatkan Datuk betul-betul sanggup berkorban masa, untuk yelah, macam Mike kata tadi, bukan setakat hoki je, ada sukan lain yang Datuk juga involve. Mungkin boleh share sikit. Dia satu kepuasan yang tak boleh dapat kat tempat lain lah. Kepuasan untuk kita, dua benda lah. Satu, masa saya jadi SU, masa tu hoki wanita memang saya ingat lagi lah. Saya punya SU eksekutif, masa saya nak tulis surat cuti tanpa rekod untuk pemain Malaysia, dia cakap, Syam tak boleh pakai. Saya pun cakap, kenapa? Saya cakap, kita punya letterhead tak laku. Dia cakap, MSN kena bagi. Lepas tu saya cakap kat dia, cakap kapten, really tak laku. So dalam hati saya buat satu perjanjian sendirilah. Azam saya dalam 6 bulan saya nak tukar benda tu supaya kita boleh pakai letterhead kita lah. Dan masa saya masuk dalam hoki tu, sebab saya daripada pemain hoki Malaysia, so saya tahu benda yang perlu dibuat. Macam contohnya dulu kita tak ada full time training. Kita training 2 minggu, lepas tu pergi turun, memanglah kena 8-0, 6-0. Memang kita tak ready, dan kita training sendiri. Setiap orang kena bawa 2 bola. Jadi kalau tim tu ada 20 orang, ada 40 bola. Jadi keadaan tu macam tu lah. Tapi pada masa saya masuk tu, keadaan dah banyak berubah dengan Sukan Commonwealth. Masa tu ada program Jaya 98 kan. So dia keadaan jauh lagi bagus. Tapi bila saya masuk, setiap kali saya dapat bantu pemain hoki wanita ni ada masa depan kan, dia punya kepuasan lain. You can make a difference dalam somebody else's life lah. Macam pagi tadi saya ada program dengan pelajar dekat fakulti. Saya cakap yang penting tu, semua orang terror. Tapi keupayaan untuk buat perubahan dalam hidup orang lain tu yang akan jadi penilai utama kalau kita berjaya atau tidak. Jadi lagi satu adalah nama negara lah. Sebab kita wakil Malaysia. Satu tempat lain pun kita tak boleh dapat that kind of benda yang kita boleh hargai kan. Okay, you dalam MHC di bawah berapa kepimpinan presiden? Ramai. Saya dengan Puan Sri Raja Nor Ashikin adalah orang yang merge association. And itu adalah paling krisis lah, because kita adalah persatuan yang terakhir di dunia, kita Australia dengan India, untuk merge. Sebab dulu persatuan hoki wanita, persatuan hoki lelaki lain. Lepas tu separate. Lepas tu masa tu Tuanku Sultan Azlan Shah yang jadi almarhum presiden. So masa FIH datang, it was very simple. Dia just Tuanku panggil kita, cakap kita nak buat macam mana, sebab dia akan ban kita. So dia cakap, Tuanku, kita buatlah women section, men section. Masa tu bukan men section, women section, that's how the word confederation keluar. Sebab kita join 2 organisation actually. Jadi kita tak panggil Malaysian Hockey Federation ke apa, sebab kita akan join 2 persatuan besar. Jadi Malaysian Hockey Confederation. Lepas tu 2 persatuan lelaki dengan. So untuk 2-3 tahun jalan. Tiba-tiba FIH ada orang cucuk. Cakap, kena tukar balik. So kita tukar nama, men section, women section. Ada merger. Dan pada masa tu election memang very amicable lah. Kita duduk satu meja, Tuanku akan tanya, nak jadi presiden? So kita orang pun cakap tak nak lah. Saya presiden. Raja Nor Ashikin deputy. Syamala assistant secretary, Mr. Sakgunam secretary. So masa tu when we were merging, dia tak banyak problem.
Dan saya ingat lagi masa tu Mr. Sagunam yang secretary kan. Jadi masa tu genting sebab dia orang takut dengan somebody muda, saya pun secretary dan sebagainya. So cara saya buat untuk kita jadi best friend masa SEA Games 2001. Masa tu ada seorang Jepun yang jadi TD dan masa kita bincang Mr. Sagunam cakap okay, what is this, Ogura, what you do, Ueda his name. Men you deal with me, women you deal with Shamla. Tapi masa tu saya ingat, oh, this marriage has to work. Saya cakap, no Mr. Sagunam, everything refer to you, I come to you. So dia punyalah happy. Saya jadi macam anak dia lepas tu. Rapat lah. Lepas tu memang kita jadi rapat, tak ada masalah. Lepas tu Tunku Nazrin jadi, Sultan Nazrin jadi presiden. And then Tengku Majid jadi timbalan 3 masa tu. And then Tunku Sultan Abdullah jadi presiden. Oh ya, 4. Okay, and then 4. Sultan Abdullah masa Tuanku yang paling FIH cakap lah, you cannot camouflage. This is not a merger. You are having 2 separate association everything. So masa tu memang kita kena fikir. Tapi Tuanku memang very open minded lah. Masa tu memang kita orang tak nak lepas. Sebab saya ingat lagi mesyuarat pertama ada cadangan untuk jadi kita sebagai ahli gabungan macam negeri di bawah MHF. Tapi masa tu kita minta Tuanku, kita form satu task force baru untuk bincang. 17 kali kita meeting dan memang panas lah sebab kita tak nak let go. Last kali kita dalam meeting terakhir tu yang kita jadi besar, if you remember the first MHC kan, memang pelik lah. Dia 10 vice president. Okay. Tapi dia jadi mula-mula 3 dengan 2 macam. Tahun bila ni? 2012. Okay. 2015 was the first merger actually, first election yang untuk MHC. Sebelum tu memang actually kita separate. Dan kita punya merger tu okay, wayang aja lah, just cakap, and then we very amicable because kita okay dengan Tunku. Dulu Tan Sri Anwar jadi presiden, Tengku Majid deputy. So Tan Sri Anwar very easy also. Dia dulu okay, Shamla, what do you want to become? So masa tu konsep dia memang kita resign to the fact of men's hockey lagi kuat. You hold the main position, we assistant lah. Tapi when the merger came, memang kita nak fight untuk, sebab Puan Sri akan turun jadi deputy. Lepas tu deputy dia orang tak nak tulis yang opposite gender. Dia cakap open confirm perempuan mati. We won't be anywhere in the setup. So masa tu last meeting saya ingat lagi, Tuanku finally ask me, Shamla, exactly what do you want? Because dia tak faham kenapa kita fight macam ni kan. Kita nak equal, everything nak equal. Lepas tu I told Tuanku, patik satu aja Tuanku, patik dengan Puan Sri Norashkin dah cantik jawatan kita. Sampai bila-bila kita boleh duduk, kita boleh travel wakil dia. Tapi nanti bila patik tak ada, saya tak nak wanita ingat kita jual women's right sebab kita orang nak situ. And there will be many women yang tak boleh fight like us. Mungkin tak terdaya nak buka. Betul akan diam, akan lenient tu. Saya cakap perlembagaan kena protect mereka. Betul. So Tuanku ask me, what do you suggest? Saya cakap we are not a profit organisation. Bagilah jawatan kat semua orang. Satu je orang nak jawatan je, bukannya dia dapat bayaran pun. So buka. Lepas tu masa tu saya ingat lagi Datuk Azmi, dia baru habis men's election kan, timbalan. Saya pun kesian masa tu untuk dia. Kalau dia jatuh kepada vice president lepas election, men's hockey kan election really super big. So masa tu baru habis 4 bulan. Tiba-tiba dah merger, nak bubarkan MHF. So masa tu saya cadang Tuanku, kita buka lah senior vice president untuk mana tahulah lah. So senior vice president tu keluar, then Tuanku gelak and ask me, you won't settle with one, right? So buka for women. Lepas tu masa Persatuan Hoki Wanita meeting, saya tak sangka saya sepatutnya jadi assistant kepada Mike masa tu. Tapi masa meeting tu saya cakap dekat dia orang, you know, I'm so senior compared to Mike. Boleh tanya Mike. Mike ada dalam meeting tu. Saya cakap I'm so senior compared to Mike, I'm willing to become assistant because of the goodness for the women to Mike. Tapi bila kita balik discuss, saya punya persatuan very sweet. No, you go up to senior vice president, you cannot be assistant. Dah pula. So dia naikkan saya, so saya naik senior vice president. So you dah lalu 4 atau 5 presiden. Yes. Kenapa tiba-tiba letak jawatan? Apa yang tak kena, apa yang kurang? Dia satu sajalah. Saya rasa, sebab saya masih ingat. Saya cover time tu. You kata ada masalah kesihatan. Betul. Kan? Kejap, actually saya pun sebenarnya sangat terkejut. Betul. Sebab saya cover saya rasa. Betul hati. Saya walaupun saya buat lebih kepada bola sepak ni, tapi saya bila dengar berita yang
Datuk melepas ke jawatan tu rasa macam ada something wrong ni macam tu. Apa tu? Dia apa tu? so sweet lah. I can tell you the truth lah. Saya satu saja sebab pada tahun 2019 saya rasa saya dengan Presiden pada masa tu Datuk Subhan, kita buat public announcement kalau pasukan hoki lelaki tak layak ke Sukan Olimpik, kami akan letak jawatan. Tapi pada masa tu ada beberapa kekangan, jadi kita pun tak letak jawatan lah. Dan memang pada masa tu sebab saya orang akademik. Dan kalau kita mungkin janji kan, paling bagus jangan cakap lah. Tapi kita dah cakap, keluar dan bukan satu kali, betul, beratus kali saya cakap dekat Facebook pun. Betul, saya ingat. Beratus kali sebab saya rasa benda tu ada pendirian yang baik untuk kita buat satu untuk sukan lah. Tapi malangnya pada masa tu kita tak dapat letak jawatan sebab ada faktor-faktor lain lah. So kita stay on. Apa tu? Many reason lah. Dalam reason kenapa kita tak boleh let go dalam jawatan tu sebab ada background issue dalam kekalahan tu. Dan mungkin kita perlu kukuhkan persatuan sebelum kita beri kepada orang lain lah. Jadi kita pun buat keputusan untuk stay back. Tapi selepas 2 tahun saya nampak 2021 saya nampak hoki tak I can't make a difference. Ini saya boleh cakap pasal diri sendirilah. So saya nampak, bagi saya senang. Saya dalam bidang sains komputer. Saya punya kepakaran, antara kepakaran saya adalah pemodelan prestasi. Jadi very empirical lah. Jadi kalau saya nampak pasukan wanita tak boleh menang, pasukan lelaki tak boleh menang, lepas tu kita tak boleh buat sesuatu, saya rasa pada tahap yang betul kita perlu tunaikan janji kita lah. Dia lain kalau kita menang. Kalau kita stay back dan tim menang, okay, there's no problem lah. Orang boleh maafkan kita kalau kita tukar pendirian. Boleh lupa. Tapi kalau kita kalah dan sampai satu tahap, saya rasa saya nak tunaikan saya punya janji lah. Sebab saya rasa walaupun orang sukan sangat baik dengan saya, sangat hormat, tapi mereka hampa actually. Saya nampak daripada kawan-kawan saya. Betul. Apalah Datuk Syamala ni, orang sayang sebab dia orang yang ada pendirian, orang yang baik. Saya pun sayang. Ya, sosial lah. Saya Firdaus. Betul, sebab bila Datuk umumkan tu, saya rasa macam kita dah kehilangan lagi ni. Satu lagi permata tokoh yang sepatutnya pada saya boleh pergi lebih jauh lagi dalam bidang sukan. Tapi seakan macam terkena sumpahan pula. Sejak Datuk Syamala tak ada, hoki pula down. Satu je lah, Azlan Shah tu bukan nasib baik. Saya rasa tu saja pencapaian kita raih yang besar, yang cukup besar. Kalau tengok, yalah, kita bercakap tentang integriti kan, kita sebagai dah bercakap satu janji untuk nak buat. Jelas macam ada kepentingan ke untuk kita kekal dalam satu persatuan tu? Bagi saya benda tu jauh lagi penting lah. Integriti bagi saya, walaupun saya dah keluar dari pasukan, tapi hari yang saya letak jawatan adalah hari yang first saya tidur dengan nyenyak. Seriously. And you won't believe, ramai orang yang question saya bila kita stay back. Dan you know, masa 2019 punya election memang teruk keluar dalam paper, tuduhan berbagai, orang perli kita U-turn. Saya ingat lagi perkataan U-turn tu banyak kali saya kena. Kenapa U-turn kan. Memang malu sebab saya ahli orang akademik. Betul. Dan saya patut ajar pelajar-pelajar saya tunaikan janji lah. Dan kena ada reasoning kalau saya tukar. So bila benda ni berleret dan orang nampak kita macam kita tak fulfill, dia ada dua lah. Satu, kepuasan untuk kita berada di dalam hoki. Memang kita sayang kepuasan untuk pergi hantar national team untuk tu. Tapi satu lagi adalah orang sangat hampa dengan you sebagai manusia. You cakap satu dunia tahu, lepas tu you behave as if you never said anything. Betul. So pada masa tu ada satu, lepas Azlan Shah, because I worked very hard for Azlan Shah. Saya tolong Dato' Haji Saiti untuk organize sebab first time dia jadi presiden pada masa tu. So memang saya ulang alik Ipoh beratus kali lah masa tu. So bila dah menang, dan saya rasa itu adalah time yang baik untuk saya say farewell, because kena ada orang baru lah. Saya rasa untuk saya kena ada orang baru ganti saya. Mungkin yang seorang lagi tu tak keluar, terasa ada budi yang ditinggalkan yang masih belum diselesaikan. Macam mana, tak nafikan kalau kita tengok kan kehadiran Datuk Sri Subhan banyak menyelesaikan hutang kan, tetapi berbalik pada tu cakap janji adalah tetap janji. Apa you nampak dari segi environment sukan hoki ni? Adakah boleh lebih baik
dengan wajah baru, dengan haluan baru? Macam mana dia tengok? Dia satu sajalah. Kita yang pegang jawatan ni, saya sebenarnya tak boleh cakap berkenaan orang lain lah. I respect Dato' Subhan a lot, and masa saya kerja dengan beliau pun I had very good relationship. So bila saya keluar, one of the reasons yang saya cakap saya sakit, sebab bagi saya sukan tu lagi besar daripada saya. Jadi contohnya lah, kalau saya tulis saya tak puas hati ke apa, nanti dia akan jadi kontroversi untuk sukan hoki. Tapi benda tu betul. Tapi I want to leave because I said I'm going to leave. Tapi untuk saya, setiap orang lah dalam sukan, dia patut nilai lah kalau kita tak capai sesuatu, setakat mana kita akan tolerate decline. Datuk, tolong cakap terang. Bukan pada hoki. Pandang kamera, tolong cakap. Sepatutnya persatuan sukan ni jangan jadi macam politik. Ya, betul. Politik ni you boleh buat satu wawasan 2020 dan benda tu boleh teruskan. Betul. Sukan ni benchmark kita adalah Olimpik. Betul. Bola sepak adalah World Cup. Badminton adalah Thomas Cup dan go on lah. Betul. It's very true because bagi saya, contohnya lah dalam kerjaya saya kan, saya jadi dekan. Terus saya tahu apa saya kena capai. Saya kena better daripada universiti ni, saya kena naikkan ranking, pelajar kena masuk, dan kita semua ada ukuran prestasi. Betul, KPI. Dan orang akan cakap tahniah bila dah capai. Betul. Dan sekiranya kita tak capai, kita mesti cari sumber kenapa kita tak capai. Jadi setiap kali kita akan fikir macam mana kita nak naikkan. Contohnya besok saya ada satu program. Sebab saya nak naikkan bilangan profesor di fakulti. Sebab saya dah tahu jurang tu perlu perhatian, kita buat. Jadi di sukan bagi saya nampak lah, kita tak ada consequence. Okay, kalau kita kalah, it's a hard truth lah. Okay, kita kena whacking 2-3 minggu. Tapi kalau kita ada daya tahan kental, lepas tu orang lupa lah. Betul. So kita pun continue, kita pun ada plan baru, kita ada postmortem. Jadi kalau ini berterusan, sebab seat kita bukan ditentukan oleh rakyat. Sebab kita, that's why saya selalu cakap dulu, saya social media saya aktif sebab whatever public portfolio saya pegang, saya rasa kita kena cakap dekat public apa kita buat. So seperti itu, kalau kita hanya mengekalkan jawatan ni sebab sistem pengundian tu membolehkan benda tu jadi, jadi kita takkan takut dengan consequences. Betul. So itu sesuatu yang kita patut faham. Wah, okay. Because there is no consequences, I can tell you. Kalau betul. Apa yang Datuk kata tu betul. Kalau di negara maju kan Datuk, kalau nak ikutkan itu yang berlaku Datuk sebab tu kebanyakan persatuan di luar negara, kalau diorang tak capai sasaran yang diletakkan, diorang berani untuk lepaskan jawatan kan. Betul. Dia tak sama macam budaya di negara kita ni. Tapi ekosistem kat luar diorang saling bergabung, bersatu. Betul, kita ni tak tahulah. Jadi there's a difference of opinion lah. Dia depend on the person, cara tengok. Mungkin sebab saya main untuk Malaysia dulu. Jadi saya tahu consequence dia bila kita tak perform. Walaupun bukan kita yang main ke, kita yang tak buat. Tapi saya rasa yes, everybody who doesn't achieve boleh dapat a second chance or third chance lah. Tapi after some time kita kena tengok diri kita. Masa saya keluar, saya rasa time for someone else to come in lah. Fresh face. Mungkin tak apa, mungkin dia akan kekal, mungkin dia akan naik. Tapi bagi saya selepas 24 tahun, saya puas. So I want to keep my word and then let the hockey grow. So lepas saya keluar, saya tak pernah burukkan nama hockey. Saya tak pernah cakap pasal ahli gabungan. Semua orang yang telefon dengan saya cakap saya keluar sebab saya tak sihat. Habis cerita. Orang cakap pegang pada janji mah. Betul. Okay Mike, lainlah. Mungkin momentum ni dah cantik dah Mike. So kita simpan untuk segmen yang air daripada sejuk jadi panas. Okay Datuk, so kita rehat dulu Datuk. So kita rehat dulu. So selepas ni kita akan kembali dalam segmen ketiga yang mungkin yang lebih panas lagi. Okay, tunggu kejap je. Alright.